Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sebelum saya mulakan kelas hari ini, eloklah saya untuk perkenalkan diri dululah. Oke, nama saya, kamu semua boleh panggil Cikgu Khair Nizam. Saya adalah guru pelatih daripada UPSI yang akan mengajar subjek matematik di SMK Kalawampang selama 2 bulan. Jadi hari ini kita akan belajar satu topik rahsia yang saya nak minta student kalau boleh teka. So sekarang kita dah ada 17 orang dalam 16 orang dalam kita punya kelas Google Meet. Boleh ke saya mula? Baik, sebelum tu kita nak berkenalan dulu dengan topik yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, para pelajar semua, pernah ke nampak gambar ni dalam kehidupan seharian kamu? Saya rasa gambar ni familiar, betul tak? Pernah ke tadi siapa respon? Eliana. Apa yang awak faham daripada gambar ni? Gambar ni ada tol kan? So kat sini yang paling utama dia, kita tengok dia punya PAL 2.1 meter tu, dan dia punya ada hadangan tu kan. Itu bermakna limit ataupun had ketinggian sebuah kereta untuk lalu tol tersebut, betul? So limit kereta itu adalah 2.1 meter sahaja baru boleh lalu tol. So gambar seterusnya ini biasa kita lihat sebelum datang sekolah. Sekejap saya proof orang. Okey, kat sini apa yang kamu faham berkaitan dengan had laju? Kena bawa slow. Kena bawa kurang ataupun sama dengan 30. Itu limit dia, betul. Limit laju untuk kenderaan tersebut. Okey, gambar yang seterusnya ni. Saya yakin semua pasti biasa nampak lori tu, betul? Yang besar, ada yang bawa lori sawit, ada yang bawa batu. Even ada juga yang tersadai kat tepi jalan. Kita tengok ke taman-taman perumahan ada lori tu. Sekarang kalau kamu tengok betul-betul, dia ada tulis BDM dan BTM dekat badan sebuah lori tersebut. Dan tak semua orang faham apa maksudnya sebenarnya. Dan ketiga-tiga gambar ni ada kaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. So hari ini, kamu rasa apa topik kita pada hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar topik kegiatan 4 bab 6, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sekejap lagi saya akan explain macam mana ketaksamaan linear dalam gambar ni terhasil. Okay, next. Okey, seterusnya. Pertama sekali, cara yang penting dalam topik ini adalah kita kena kenal dulu simbol. Dan saya pasti ada di antara kamu semua yang familiar dengan 4 jenis simbol ketaksamaan linear ini. Yang pertama, kita ada simbol lebih besar. Yang kedua, kita ada lebih kecil. Dan yang ketiga, kita ada lebih kecil atau sama. Sekejap. Lebih kecil atau sama. Seterusnya kita ada lebih besar atau sama. Keempat-empat simbol ni kamu semua dah belajar dulu sebenarnya masa tingkatan 1, topik yang sama, tapi ini melibatkan dua pemboleh ubah. Manakala tingkatan 1 dulu kamu belajar satu pemboleh ubah sahaja. Okey.
Dalam 4 simbol ni, dia ada perkataan-perkataan yang sinonim untuk kita wakilkan simbol tersebut. Contoh yang pertama, kita ada simbol lebih besar daripada. Kita tengok apa yang kita boleh ayat sinonim untuk simbol tersebut. Kerana soalan-soalan untuk bab 6 ni, dia mostly banyak pada ada yang ayat dan ada yang shaded the region lah. Dan sebenarnya untuk topik ni, apa-apa soalan yang keluar daripada topik ni, saya harap semua pelajar boleh skor lah, sebab topik ni antara topik yang mudah dan senang dalam pengajaran tingkatan 4. Okey, yang ni perkataan sinonim bagi simbol lebih besar daripada. Kita ada lebih besar, kita ada melebihi ataupun di atas paras contoh. Yang ni contoh dia melebihi berat. So dia adalah menggunakan simbol lebih besar daripada. Okey, seterusnya kita nak lihat pula perkataan sinonim bagi lebih kecil daripada ini. Apa perkataan sinonim untuk simbol tersebut? Okey, untuk simbol lebih kecil daripada, kita ada lebih kecil, of course, kita ada kurang ataupun kita ada di bawah. Contohnya di bawah paras 50, air tersebut kena berada di bawah paras 50 untuk mengelak penduduk lemas, contoh. Okey. Seterusnya, kita akan ke simbol yang ketiga. Yang ni sebenarnya kamu kena hafal, sebab ini adalah basic untuk subjek, untuk topik ni, iaitu simbol. Sebab mostly ada yang lupa berkaitan dengan simbol kerasmaan linear dia. So kita pergi ke yang seterusnya, lebih kecil atau sama. Okey, lebih kecil atau sama ni, kita boleh guna perkataan seperti tidak lebih daripada, paling banyak ataupun maksimum. Okay, seterusnya tadi kita ada lebih besar atau sama. Okey, simbol lebih besar atau sama ni, perkataan sinonim yang kita boleh gunakan adalah yang pertama, tidak kurang daripada. Kita juga boleh guna sekurang-kurangnya ataupun minimum. Yang ni nanti saya rekod, kamu semua boleh rujuk balik lah tentang video ni. Okey, seterusnya saya ada sediakan satu tool lah, kira macam alat bantu pengajar, tool untuk memudahkan kamu semua mengingat 4 jenis simbol tersebut. Sama-sama kita tengok. Okey, saya akan cuba play video ni. Nanti tolong respon sama ada boleh dengar ataupun tidak, audio boleh. Sekejap ya. Boleh dengar ke audio pelajar? Tak dengar? Okey, tak apa, saya explain lah. Sebab dia memang ada problem sikit kalau kita online kan, dia ada banyak sikit juga. Okey, yang ni saya beri nama dia crocodile board ataupun board buaya. Dia khas untuk membantu korang supaya korang lebih mudah untuk mengingat simbol-simbol tersebut lah, sebab dia akan berguna untuk menjawab soalan. Contoh kat sini, saya beri satu contoh. Okey, contoh kita ada 2 nombor. Yang pertama iaitu awak nampak nombor 4 dengan nombor 8. Antara 2 nombor tersebut, saya yakin dan pasti kamu semua tahulah yang 8 lebih besar daripada 4. Jadi buaya ni, dia akan makan yang lebih besar, betul lah?
Jadi dia akan buka mulut ke arah 8. Kita sambung tengok video. Jadi dia akan buka mulut. So dia akan jadi macam ni. Buaya ni dia akan buka mulut ke arah 8. Kalau boleh tengok, dia macam satu simbol 4 lebih kecil daripada 8. So ini adalah simbol lebih kecil daripada. Ataupun satu lagi cara, dekat 4 ni, kalau jumpa simbol macam ni, boleh letak satu palang. Satu palang dekat depan, so dia akan jadi macam huruf K. Faham tak? Saya rasa semua orang tahu kot. Faham So dia akan nampak, tak faham? Okay. Faham. Alright. Okay. Faham So 4 lebih kecil daripada 8. Tengok lagi satu contoh. Okay, contoh ni pula. Nombor 5 dan nombor 3. So 5 ni dia lagi besar daripada 3. Betul? Andai kata kamu semua lupa simbol, ingat kan, buaya dia akan makan yang paling besar. So, mulut dia akan macam ni. Kalau awak letak satu palang kat tengah ni, awak akan nampak macam-macam huruf B, besar. So 5 lagi besar daripada 3. So itu saja untuk memorizing tool kita. Okey, seterusnya kita akan recap balik sebenarnya. Ini hanya recap ataupun ingat semula yang kamu semua dah belajar pada tingkatan 1, iaitu kesamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dia hanya melibatkan satu pemboleh ubah, iaitu di paksi X. Contoh kat sini kita tengok contoh macam mana satu pemboleh ubah. Ini hanya recap. Sebenarnya kamu dah belajar dah tingkatan 1. Okey, contoh gambar tadi, gambar di mana had tinggi sebuah kereta, dia tak boleh lebih 2.1 km. Okey, kalau kamu, ni soalan saya tadi berapa had ketinggian kenderaan untuk melepasi halangan tersebut. Kalau tengok betul-betul kat sini dia ada PAL tau. PAL 2.1 meter sahaja. Dia tak ada tulis saja, tapi mostly siapa yang ada lesen kereta dia faham. Dan nanti suatu hari kamu semua juga mesti akan ambil lesen kereta, so akan belajar lah benda ni. So kat sini untuk tinggi dalam matematik kita biasa wakilkan dia dengan huruf apa? Okey, untuk tinggi kita biasa okey, betul, bagus. Terima kasih. Tapi untuk tinggi ni kita biasa wakilkan dengan hash kan, height is less than 2.1 meter. Maksudnya tinggi sebuah kenderaan tersebut kena kurang daripada 2.1 meter baru dia boleh lalu. Okey, yang ini untuk satu variable. Sebenarnya ada banyak lagi contoh. Contohnya berat. So untuk masuk pada kolam tersebut, berat kena kurang daripada 60 kilo contoh. Siapa yang 70 kilo tak boleh masuk kolam. Yang tu pun aplikasi kesamaan linear dalam kehidupan seharian lah. So masuk, contohnya tinggi masuk ke secret recipe ke kan, kita masuk mana-mana kedai ke yang mengahadkan limit. So itu adalah kesamaan linear juga. So kita settle untuk satu pemboleh ubah. Okay, seterusnya kita akan sentuh sikit tentang kesamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang ni perkara baru untuk kamu semua. Kita akan teroka dengan lebih dalam lagi selepas ini, insyaAllah. Okey, semestinya kesamaan linear dalam dua pemboleh ubah ni dia melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, contohnya contoh yang kita nampak tadi. Yang pertama, dekat lori ni
Semua orang perasan BDM dengan BTM dia ada dua, tapi tak semua orang faham. Ada, okey. Apa maksud BDM ni? Kita wakilkan Y sama dengan BDM dan X sama dengan BTM. BDM ni adalah berat dengan muatan, BTM ni adalah berat tanpa muatan. Maksudnya kat sini, berat dengan muatan ni 7,500 kilo ataupun 7.5 tan. Maksudnya bila lori ni dia bawa muatan, contohnya dia bawa sawit ke, dia bawa batu ke, dia bawa perabot ke, berat dia tak boleh lebih 7,500 kg. Kalau lebih daripada 7.5 tan ni, kalau kena jumpa oleh JPJ dekat Roblox ke apa ke, dia berhak kena saman dan tak boleh nak nafikan lah. Itu memang rule dia. So X, kita wakilkan X ni, kita wakilkan BTM ni dengan X. BTM adalah berat tanpa muatan. Maksudnya berat badan lori tu yang kosong lah. Jadi macam mana benda ni dia boleh jadi satu tak sama linear dalam dua boleh ubah. Kalau perasan dia ada dua variable kat situ, satu BTM, satu BDM, iaitu X dengan Y. Contoh seterusnya. Okey, daripada dua nilai tersebut, apa yang kamu boleh dapat kat sini adalah nilai muatan. Nilai muatan ni kita nak tahu berapa sebenarnya berat yang lori tu bawa. Contoh dia bawa sawit tu, berapa berat sawit tu? Berapa berat sawit tu sahaja tanpa berat lori tu? So berat dengan muatan ni kita tolak dengan berat tanpa muatan. So 7,500 tolak 3,410, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai 4,090. So kita punya ketaksamaan akhir adalah Y ni apa? Berat dengan muatan mesti kurang daripada berat lori, dan ini 4090 ni berat benda yang dia bawa, nilai muatan. So ini adalah dia punya ketaksamaan. Semua boleh faham ke? Yang tentang dua elemen ni, dia ada banyak lagi contoh. Contohnya contoh real life sebagi contohnya kita nak pergi ke kedai buffet, contoh yang kita bayar satu kepala RM22 dan ada yang bayar RM17, kan? Contohnya kat sini ada satu kedai tu, dia melimitkan hanya orang yang berat badan dia 50 kilo dan tinggi dia 160 cm saja boleh masuk. So dekat situ ada dua elemen. Jadi bila diselesaikan, dia akan menghasilkan satu inequalities ataupun ketaksamaan dalam dua pembeli ubah. Faham semua? Dia faham ke? Okay, saya faham. Faham. Okay, Lisa dan Elia. Kita akan pergi seterusnya. Seterusnya kita ada latihan. So semua saya harap ada sediakan satu kertas A4 dengan pensel, pen ke, kan? Saya bagi masa untuk orang ambil ke bagi yang belum ada, kan? Dalam pukul 10.25, 10.28 itu kita sambung untuk buat latihan. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, Lina. Ambil dulu pen-pen, kertas-kertas. Soalan tak banyak pun, tapi cukup untuk memberi kefahaman kepada para pelajar sekalian. Okey, semua dah ada Saya harap semua dah sediakan lah kertas dengan pensel untuk kita jawab latihan. Kita akan pergi ke kolom latihan.
Okey, soalan ni siapa boleh baca? Eliana boleh baca ke? Boleh. Tolong. John ini membeli beberapa biji buah apple dan mangga di kedai Pakcik Abrar. Harga sebiji apple RM4 dan harga sebiji mangga RM3. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh John adalah RM30. Wakilkan situasi tersebut dalam bentuk ketersamaan linear dengan tepat. Okey, terima kasih Eliana. Dekat sini kita boleh nampak dia ada dua benda, iaitu satu buah apple, betul tak? John ni dia nak beli. Satu dia nak beli buah apple, satu dia nak beli mangga di kedai Pakcik Abra. Harga sebiji apple ni RM4. Harga sebiji mangga pula, mangga ni harga dia RM3. Okey, John, amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh John adalah 30. Dia nak beli apple, dia nak beli mangga, dan duit yang dia ada dalam poket 30 je. Tapi dia nak habiskan total 30 tu dia nak beli mangga dan dia nak beli apple. Okey, wakilkan situasi tersebut dalam bentuk ketersamaan linear. Okay, jom kita buat sama-sama step by step. Yang pertama apa yang kita kena buat? Elisa. Afiq Fikri ada. Afiq Haikal ada. Afiq Haikal. Ada cikgu. Okey. Awak rasa apa step yang pertama yang kita kena buat? Dia sama je macam step yang lori tadi. Awak rasa apa, Fik? Awak boleh cuba dan saya boleh bantu. Kalau salah tak apa. Kita belajar. Boleh ke, Fik? Okey, tak apa, Fik. Okey, cara dia macam ni. Yang pertama sekali, apa yang kamu kena buat adalah kena wakilkan dulu. Kita kena wakilkan harga sebiji apple lu dengan X dan harga sebiji mangga tu dengan Y. Supaya kita boleh wakilkannya dalam bentuk ketersamaan linear. Okay, seterusnya kita akan dapat dekat sini X ni harga sebiji apple RM4. So 4X tambah dengan Y, harga mangga 3Y. Harga mangga ni RM3. Kesemua jumlah ni dia kena kurang ataupun sama dengan 30. Kenapa dia kena kurang ataupun sama dengan 30? Danish Fikri ada ke? Danish Fikri ada ke? Kenapa dia kena kurang daripada 30, Danish? Apa yang kamu faham tentang kisah seorang John dan seorang penjual buah Pakcik Abrar? Dia kurang sebab amount maksimum dia 30. Bagus, terima kasih Dennis, terima kasih. Betul, jawapan yang tepat. Sebab amount maksimum dia kena 30. Jadi tak boleh lebih tu nak, dia boleh sama, kurang ataupun sama dengan 30. Allah. Okey, ini soalan yang simple lah. Seterusnya kita pergi ke satu soalan lagi. Sekejap Okey, soalan yang seterusnya. Saya nak minta tadi dah perempuan ni, saya nak minta Saiful Zafran. Ada ke Saiful Zafran? Boleh ke tolong baca? Ada cikgu. Okey, baik Saiful. Boleh ke saya tengok muka? Saya tak kenal lagi ni pelajar-pelajar. Boleh ke kamu semua buka webcam ke? Kita boleh kenalan kan?
Okey, Saiful malu-malu pula. Okey, baca Saiful. Zeti jual tudung. Harga jualan tudung bawal ialah RM10 dan harga jualan tudung labuh ialah RM25. Jumlah harian jualan tudung harus melebihi RM800 sebulan untuk mendapat keuntungan bersih bulan Mei. Okey, kita cuba buat sama-sama Saiful. Awak rasa dalam ayat yang awak baca ni, yang mana yang poin yang penting sekali yang kita kena highlightkan supaya mudahlah untuk kita jawab soalan tersebut. Macam tadi saya highlight apa Harga jualan. Harga jualan. Okey, betul. Harga jualan. So harga jualan tudung bawal RM10. Oh, RM1. Betul tak, Eliana? Betul. Dan kita ada tudung labuh pula RM25. So yang paling penting sebenarnya, jadi minta tolong semua pelajar buka lah kamera. Macam ada seorang buka lah kamera. So kat mana kita tadi Okay, kita harga jualan tudung bawal kita ada 10. Satu, harga tudung labuh dia mahal sikit sebab dia besar sikit punya bidang. So jumlah harian jualan tudung harus melebihi 800 sebulan. So maksudnya dalam masa sebulan tu dia kena jual RM800. Sekurang-kurangnya 800, kena lebih 800 untuk mendapat keuntungan bersih pada bulan Mei. Jumlah jualan tudung pada bulan tu kena lebih 800 baru dia dapat untung. So cara nak buat dia macam biasa. Yang pertama ni, apa yang kita kena buat, kita kena wakilkan dulu situasi tersebut. X adalah, kita wakilkan X sama dengan tudung bawal. Kita wakilkan Y adalah tudung labuh. Kita tahu harga tudung bawal ni RM10 dan tudung labuh ni RM25. Bila ditambah, harga jualan dia kena lebih 800. Jadi inilah jawapan kita. 10X untuk tudung bawal, 25Y untuk tudung labuh. Bila harga jualan semua tu kena lebih daripada 800 selama sebulan, barulah dia dapat untung. Yang ni adalah cara-cara lah untuk kita wakilkan situasi dalam bentuk persamaan linear. Faham Okey. Faham. Bagus, selesai. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang lebih tricky sikit. Okey, next soalan ni agak susah lah. Dia ada dua ketaksamaan linear dalam soalan ni. Jadi saya nak minta tolong kamu semua buka kamera. Saya nak minta tolong seorang baca. Nurul Amani Rosmadi ada ke? Ada cikgu. Okey, boleh minta awak buka webcam dan baca soalan kat depan, boleh? Okey, siap. Okey, baik. Hilang. Colin perlu untuk menyimpan sekurang-kurangnya $200 untuk pulang ke rumah. Dia membuat dua pekerjaan yang berpendapatan $9 sejam di restoran Wawa dan $25 sejam di kedai Dobi. Dia hanya mempunyai 16 jam bekerja sebelum pulang ke rumah. Apa yang faham guys tu? Nurul. Yang berkenaan dengan Colin ni. Colin ni kita tahu dia kena menyimpan sekurang-kurangnya $200 untuk dia balik ke rumah. Mungkin dia perantauan kot, dia belajar jauh ke apa kan. So dia kena ada simpanan
sebanyak sekurang-kurangnya $200 untuk dia pulang ke rumah. Si Colin ni dia seorang yang rajin, dia buatlah part time. Dia buat dua pekerjaan. Satu dia kerja di restoran bawah, satu dia kerja di kedai Dobi. Okey, di restoran bawah ni gaji dia murah sejam. Gaji sejam dia $9. Kalau kita tengok di kedai Dobi ni, gaji sejam dia besar, $25. Kalau tukar convert dengan Malaysia 100 sejam tu. So, malam Colin ni dia hanya boleh bekerja 16 jam saja sebelum dia pulang ke rumah. 16 jam dia boleh bekerja. Nampak tak guys tu? Dia tricky, soalan dia ada dua tak semaan. Okay, macam biasa, untuk kita selesaikan soalan ni, yang pertama kita kena wakilkan. Terbalik ni, sorry. Ni X ni kita wakilkan dengan jam dia bekerja di restoran Wawa. Bukan ni, sebiji apple ni. Sekejap saya betulkan. Sekejap Okey, kalau kita boleh nampak kat sini, X ni kita betulkan X ni dia jam dia bekerja di restoran Wawa dan Y jam dia bekerja di kedai Dobi. So 9X 9 jam RM9 sejam dia bekerja di kedai Wawa tambah dengan 25 darab dengan berapa jam dia kena lebih $200 baru dia boleh balik rumah. Faham tak? Faham. So okey, seterusnya si Colin ni dia hanya boleh bekerja selama 16 jam sebelum dia pulang ke rumah. So jam bekerja di restoran bawah X tambah dengan jam bekerja di kedai Dobi Y, dia kena kurang sekurang-kurangnya ataupun sama dengan 16. Dia tak boleh lebih daripada 16 jam. Dia paling tu pun 16 jam paling tinggi tu. Tak ada lebih. Sekarang ni dia ada dua kesamaan linear dalam satu soalan ni. Sekejap patut Okey, kita akan back to topik yang seterusnya. Yang ni kita dah sentuh soal ini dalam dua kumula ubah. Seterusnya, yang ni recap yang memang dah belajar masa kelas 1, iaitu ketersamaan linear dalam garis nombor. Ketersamaan linear dalam garis nombor ni, dia melibatkan paksi X saja. Mana kita boleh nampak yang ada negatif, kita buat line tu, ada yang positif, ada yang negatif, betul? So dia satu dimensi setup. Dia satu dimensi, dia tak ada Y dan X. Okay, untuk simbol lebih kecil dan lebih besar ni, kita guna open point. Kita guna satu bulatan tu. Kita guna point yang macam ini lah. Yang dia terbuka, yang kita tak shade kan. Untuk simbol lebih besar atau sama, yang lebih kecil atau sama dengan lebih besar atau sama, kita guna close point. Close point ni, yang ni tadi kita shade kan dalam dia. Yang ni close point lah, dan saya rasa semua orang faham lah, tahu. Okay, untuk simbol ni kita nak tengok macam mana untuk kita recap balik. Okay, contoh kat sini, X lebih kecil daripada 3. Macam mana kita nak buat? Siapa ingat? Ada siapa ingat tak?
Okey, saya assume semua tahu kot. So ni cara dia. Untuk buat ni, kita kena guna open point sebab dia tak ada tanda bawah ni, sama bawah ni tak ada. So X lebih kecil daripada 3, buat satu open point dan gariskan ke belakang sebab lebih kecil daripada, kalau gariskan garisan ke depan, dia lebih besar sebab of course kita ada 4, kita ada 5 yang lagi besar daripada 3. Okey, dan ni recap Okey, untuk contoh yang kedua, kita ada X lebih besar daripada negatif 1. Macam mana kita nak buat X lebih besar daripada 1 ni? Dalam bentuk kesamaan garis nombor adalah macam ni. So first, kita kena buat open point dulu, dan buat garisan yang menghala ke 0, 1, 2 dan 3, di mana dia infinity lah seterusnya. Sampai mana yang lagi besar dari 1, sampai situ. Okey, faham untuk garis nombor? Faham. Okey, Lisa. Untuk simbol ni pula, tadi untuk simbol yang tak ada sama ni kan, bawah ni, untuk simbol sama ni kita guna close point. Bukan contoh dia lah. Untuk okey, contoh 1, X lebih kecil atau sama dengan 3, sama saja. Cuma beza dia kita guna close point, di mana titik bulat tadi kita shadekan. Okey, contoh yang kedua, kita ada X lebih besar daripada negatif 1. Jadi, kita ada bulatan, kita shadekan yang menghala ke arah kanan. Faham Alright. So, seterusnya. Next, seterusnya kita ada kertas maan linear pada satah kartis, ataupun dalam English kat tepi ni boleh nampak Cartesian plane. Kertas maan linear pada satah kartis. Dia bila terkata di Cartesian plane ataupun satah kartis ni, dia boleh melibatkan dua pemboleh ubah, X dan Y, bukan X dan Y, salah tulis. X dan Y. Dia dua dimensi setup, di mana kita ada paksi X dan ada paksi Y. Untuk simbol kecil dan lebih besar daripada, kita guna garis putus-putus. Untuk simbol lebih kecil atau sama dan lebih besar atau sama ni, kita guna solid line, ataupun dalam Melayu ni garis padu. Untuk melukis kita guna garis putus-putus, dan untuk simbol yang sama ni kita guna solid line. Okey, macam mana bentuk dia dalam? So, saya akan tunjuk bentuk dia. Macam mana dia tak lukis kan? Tidak lagi lah. Jadi untuk contoh 1, X lebih kecil daripada 3, macam mana kita nak buat X lebih kecil daripada 3 ni? Okey, macam ni. Yang ni paksi Y, ni paksi X. So bila X lebih kecil daripada 3, kita ambil ni, lorek ke belakang sebab dia lagi kecil. Lagi saya explain lah tentang lorekkan ni. Okey, contoh kedua pula, Y, contoh kat Y pula. Okey, dia besar daripada 2 lah. Dia guna garis putus-putus kat bawah ni, lepas tu dia shaded kan ketasmaan tersebut. Okey, sekejap back lagi. Untuk simbol ni pula yang ada lebih kecil atau sama ni, kita akan guna solid line. Tengok ada sini, X lebih besar atau sama dengan negatif 2. So dia guna solid line, lepas tu shade kan mengikut kesamaan tersebut. Contoh yang kedua, kita ada Y. Contoh Y lebih kecil daripada 4. Kita akan buat 4, dia lebih kecil je kat bawah. Nanti saya akan cerita macam mana nak buat ni dengan lebih mudah, biar kamu semua senang untuk ingat. Okey, seterusnya.
Okey, seterusnya kita akan belajar dengan lebih dalam macam mana kita nak lukis graf, macam mana kita nak shape the region, macam mana kita nak tentukan bahawa titik-titik yang terlukis tu dia satisfy ataupun memuaskan ketaksamaan tersebut. Okey, yang pertama para pelajar kena faham, dia kena tahu jenis rantau yang terhasil pada satah kartis apabila garis lurus dilukis. Bila kita lukis garis lurus dekat paksi X dengan paksi Y tadi, so dia akan terjadi ada 4 jenis rantau yang akan terhasil pada satah kartis tersebut. Okey, yang pertama dia berbentuk macam ni. Bentuk macam ni. Yang kedua bentuk dia macam ni, ke belah sana pula. Yang ketiga ada yang straight, ada yang mendatar, ada yang line yang menegak. Okey, yang macam ni kita masuk dulu bahagian jenis rantau terhasil. So kat sini kita nampak garis lurus dia, so dia akan berbentuk macam rumah macam ni. Rumah, lepas tu garisan mendatar dan garisan menegak ke bawah. Okey, masuk ni dulu. Okey, sebagai ingatan saja, ni kamu semua dah belajar tentang garis lurus ataupun straight line pada masa, tak silap saya, tingkatan 3 mungkin. So kamu dah belajar y is equal to mx plus c, m adalah gradient ataupun keturunan, c itu adalah y intercept. So yang pertama, jenis yang pertama adalah kecerunan positif. Macam mana bentuk kecerunan positif ni? So kecerunan positif ni dia bentuk yang tadi kan saya beritahu tadi. Kalau semua boleh nampak sebenarnya kamera ni kan saya dah beritahu tadi, dia bentuk macam rumah, satu macam ni, satu macam ni. Okey, belah kiri kita ni kalau dia bentuk line dia macam ni, so itu adalah kecerunan positif. Kecerunan positif ni, rantau yang lebih besar berada di bahagian atas, rantau yang lebih kecil dia berada di bahagian bawah. Tangan kamu buat macam ni, yang atas lebih besar, yang bawah lagi kecil. Tangan belah kiri ni untuk kecerunan positif. Yang ni kena ingat. Sebab chapter ni dia banyak melorek rantau. Soalan-soalan dia mostly tentang melorek rantau. Dan kamu semua kena score sebab soalan chapter 6 ni soalan yang senang. Dan boleh ambil semua markah kat situ. Okey, jenis yang kedua. Jenis yang kedua kita ada kecerunan negatif. Okey, kecerunan negatif ni macam mana bentuk dia punya line tu, dia bentuk macam ni. Tadi kan saya kata dia macam rumah. Satu ada di belah kiri, satu di belah kanan. Kalau bentuk dia macam ni, so dia adalah kecerunan negatif. Di mana rantau di atas adalah lebih besar. Kalau semua boleh nampak rantau di atas lebih besar, rantau di bawah lebih kecil. Ini adalah untuk kecerunan negatif. Di mana kita nampak y sekarang tu negatif 3x. Yang itu adalah macam negatif lah. Yang ni adalah jenis yang kedua. Kalau kita lukis garis lurus dekat paksi x dengan y. Okay, next. Next ada type 3 ataupun jenis yang ketiga, kecerunan kosong ataupun zero gradient. Dalam bahasa Inggeris dia zero gradient. Okay, zero gradient ni dia adalah line yang mendatar. Kan tadi ada macam ni bentuk macam atap, lepas tu dia line mendatar, lepas tu menegak macam rumah. Betul tak? Macam rumah kan? So yang ni yang mendatarnya adalah kecerunan dia kosong, gradient dia zero. So rantau di atas adalah lebih besar, rantau di bawah adalah lebih kecil. Okey, faham semua? Faham. Bagus. Terusnya kita akan pergi kepada jenis yang keempat, tak yang keempat.
iaitu kecerunan infinity ataupun dalam bahasa English dia infinity gradient. Jadi ini adalah infinity gradient. Garisan yang terakhir yang saya lukis tadi macam rumah, lepas tu ada bentuk ni, lepas tu ada yang tahan dan menegak macam ni. Yang ini adalah infinity gradient. Rantau di sebelah kiri ni lebih kecil, rantau di sebelah kanan ni lebih besar. Untuk ingat ni kamu semua boleh guna hand teknik yang saya ajar. Kalau dia line tu bentuk macam rumah macam ni, gunalah tangan kiri. Kalau dia line dia macam ni, gunalah tangan kanan. Kalau tutup macam ni, nampak tapak tangan, tutup tapak tangan, dia lebih kecil. So yang bahagian atas adalah lebih besar. Okey. Yang ni penting penting untuk kamu tahu region mana yang kamu kena shade, rantau mana yang kamu kena lorekkan. Okey. Nanti boleh tengok ulang balik video. Okey, macam ni kan, nampak tak? Dia macam bentuk rumah tu. Yang ni adalah gradient yang positif, yang ni negatif, yang ni zero gradient. Untuk line yang menegak tu infinity gradient. Okey, kita padam dulu. Okey, seterusnya kita ada contoh. Okey, kita ada contoh 1, contoh 2, contoh 3. Kita pergi ke contoh 1 dulu. Lukis garis lurus y, x sama dengan 2. Sini saya akan ajar macam mana cara nak lukis garis lurus. Saya rasa semua orang tahu kot nak lukis garis lurus, betul? Dah familiar ke? Plot titik 3, 1, 0, negatif 2, 1, 1, negatif 2. Kat sini kita ada 3, negatif 2. Okey, macam mana kita nak lukis garis lurus ni? Okay, saya nak tunjuk salah satu cara lah untuk kamu semua biar kamu lebih faham lah. Sekejap Allah. Sekejap. Y, X negatif 2. Okey. So saya akan gunakan apps ni untuk kita start melukis. Macam mana cara manual untuk kita melukis kan? Macam mana cara manual untuk kita lukis graf ni? Yang pertama, penting untuk kita buat satu kotak supaya kita boleh lukis graf tersebut. Yang pertama, awak kena lukis kotak lah. Oh, saya ingat. Awak kena lukis kotak. Ini X. Allah. Okay. Ini awak kena lukis X. Yang ni Y. Atas X, bawah Y lah. Okay, letak nombor dia. Okay, X awak nak berapa? Contohnya 2 kan. Susah. Saya tunjuk sekejap. Saya tunjuk dekat ni je lah, GeoGebra. Susah saya nak tunjuk ke sini. Okay, saya tunjuk kat GeoGebra. Tadi kita kena buat Y sama dengan X tolak 2. So, kat sini kita boleh nampak direct line terus.
Okey. Untuk kamu semua lukis graf, korang kena buat satu peta tu. Dan semua faham kan? Cara nak lukis graf, tahu ke? Faham ke cara nak lukis graf? Faham. Dah tahu, dah familiar kan? So, lukislah graf y is equal to x tolak 2 ni. Lukiskan graf. Seelok-eloknya guna kertas graf lah biar lebih nampak, lebih kemas ke. Bila awak lukis, awak akan dapat graf macam ni. Bila x 2, kita akan dapat y kosong. Betul? Bila x 4, kita akan dapat y 2. So tadi soalan dia minta kita plot point. Plot titik 31 dan kosong negatif 2. So titik 31 kosong negatif 2. So buatlah titik, plotlah titik. Plot titik saya buat dekat F ni tau. Lebih mudah, senang untuk saya tunjuk. Okay, plot titik. Yang pertama dia suruh plot titik 31. Plot titik 31. So, awak akan dapat kat sini. Sini 31. Sini betul ke? Betul ke sini? Titik 31 betul ke? Sini kan? Betul. Okey. Betul. So kita letak point kat situ 31. On the line. Point yang kedua kita ada kosong negatif 2. Kau ada? Sini betul. Kita letak satu titik. Nanti awak lukis guna graph paper. Letak satu titik kat sini, titik kosong negatif 2. Lagi dia suruh lukis apa lagi? Tadi dia kata plot titik 1 dengan negatif 2. Kita tengok point dia dekat mana. Point 1 kat mana? Sini betul. So next kita ada negatif 2. So point dia dekat sini. Betul ke? Nanti buat nanti saya akan bagi exercise. So ni saya nak bagi contoh dulu, cara nak buat dulu. Mana kamu semua dah faham cara nak lukis graf? Sebab lukis graf basic kan. Lepas tu titik seterusnya, titik 3, negatif 2, negatif 1, negatif 4. So awak plot titik 3, negatif 2. 3, negatif 2 sini. Negatif 1, negatif 4. 1, negatif 4. So point dia kat sini. Okey, apa yang awak nampak kat sini adalah, perasan tak graf dia? Dia graf positif ke gradient positif ke gradient negatif? Dia graf kita gunakan belah kanan tu lah, belah kiri tu lah. Graf dia condong macam ni. So dia adalah graf gradient positif, betul. Kalau belah sini tadi baru negatif. Jadi yang point yang dekat atas line ni, dia memuaskan equation y sama dengan x tolak 2. Kita proceed dulu ke slide. So, ada point 3 kosong ni. Allah. Sekejap Okey, kita ada lukis titik tadi kan. Titik A 31 dan titik B ni kosong negatif 2, 2. Kalau awak perasan, 2 di atas line, on the line. So dekat sini dia memuaskan equation y
equal to X tolak 2. Yang bahagian atas ni dia lebih besar, betul tak? So dia satisfy equation Y lebih besar daripada X tolak 2, dan titik di bahagian bawah ni dia lebih kecil daripada, sebab dia dekat bawah. So dia satisfy Y lebih kecil daripada X tolak 2. Okay. Nanti awak tulis soalan tu, tulis jawapan lengkap lah. Okay, next. Ini kita punya contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ni, dia suruh draw straight line. Negatif 3x tambah 4 macam biasa. Buat dua kotak dulu. Kotak x dan kotak y tu. Okay. Okay, dia suruh draw straight line. Ini awak kena lukis dulu. Jadi kita buat kat GeoGebra, saya nak tunjuk. Lepas tu awak plot point 2, 2 negatif 2, 4 6, 4 8, 6 2, negatif 4 4 dan negatif 2 4. So point dia adalah 2, negatif 2, 4 6, 4 negatif 8, 6 2, negatif 4 4 dan 2 negatif 2 4. So ini point yang kita kena plot. Nak lukis graf tu macam biasa. Pertama tadi awak kena buat kolom lah, dua kolom, kolom X dan kolom Y. So kita nak cuba kita nak lukis graf ni. Saya nak tunjuk dekat kamu semua menggunakan aplikasi GeoGebra. Macam mana kita nak lukis graf guna aplikasi GeoGebra. Okay, kita buang dulu ni, kita buang dulu semua. Delete lah. Soalan dia ni, soalan dia Y 3x tambah 4. Nanti awak semua lukis graf ni dekat exercise yang saya bagi sekejap lagi. Kena lukis. Ini saya nak tunjuk contoh je. So yang ini kita punya equation Y negatif 3x tambah 4. So ini adalah kita punya straight line tu. Dia berbentuk macam ni lah. Dia guna tangan sebelah kanan, maksudnya gradient negatif tu macam ni. Condong macam ni. So tadi dia suruh plot titik. Kita ada 6 titik yang kita kena plot. Titik yang pertama, kita ada 2 negatif 2, 2 negatif 2 on the line. Terusnya kita ada 4 6, X 4 Y 6. Kita ada dekat sini. Seterusnya kita ada 4 negatif 8. Kita ada 4 negatif 8 sini kot. Move. Okey, kita ada 4 negatif 8. 6 2, 6 2, negatif 4 4, negatif 4 4. Plot point, semua point yang kena plot kena plot. Negatif 2 4. Kat sini negatif 4 4. Sekejap negatif 4 4. Negatif 4 4 kat sini. 4 4 dengan yang terakhir negatif 2 4 kat sini. Betul
Negatif 4, negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif kecil. Point H kita hilangkan. So, bila awak dah lukis graph, awak dah plot point, akan dapat point macam inilah. A2, dia akan line on the line. Ada 2 di bahagian atas, ada 2 di bahagian bawah. So, kita balik pada soalan. Soalan dia tadi kata, dia nak suruh awak determine whether the point plotted satisfy y is equal to negative 3x. Dia nak tahu lah. Dia nak awak determine point tu, dia memuaskan tak equation y is equal to negative 3x tambah 4, y lebih kecil daripada negative 3x tambah 4, dan y lebih besar daripada 3x tambah 4. So, bila kita dah lukis tadi, kita boleh tengok ada point di atas garis, ada point di memang on the line, ada yang di bahagian atas, ada yang di region bahagian bawah. So, kita boleh simpulkan mana point 2, negatif 2 dan point 4, negatif 8 ni satisfy the equation y, ini 3x tambah 4. So, point 4, 6 dan 6, 2 ni dia satisfy inequality yang lebih besar sebab dia berada di bahagian atas tadi. Dan negatif 4, negatif 4 dan negatif 2, negatif 4 ni y dia satisfy the inequality ataupun memuaskan ketaksamaan y is lebih kecil daripada negatif 3x tambah 4. Sekejap saya betulkan. Ini patut tukar 3x tambah 4. 3x 4. Okey. Faham semua? Okey, seterusnya. Dan mungkin yang terakhir untuk kali ini, hari ini sebab dah terlampau berat dan kita punya pembelajaran. So seterusnya, soalan seterusnya, ada siapa-siapa boleh tolong baca tak? Kanaga Raja ada ke? Hadir ke? Ke masuk lepas tu tutup kamera tidur? Kanaga Raja ada eh? Tak ada yang tak Kanaga Raja. Nur Amani dah panggilan. Saipul dah. Okey, tak apa, saya baca jadi lah. Okey, soalan ni tengok. Diberi persamaan linear y is equal to 4x tolak 6 tanpa melukis graf, tak payah lukis graf. Tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan y is equal to 4x tolak 6 ataupun y lebih besar daripada 4x tolak 6 atau y lebih kecil daripada 4x tolak 6. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat soalan ni kan? Yang pertama sekali, step yang pertama, saya cuba tulis Apa saya tulis dalam kertas, nanti saya send kat awak semua. Ballpoint. Step yang pertama, awak kena buat kolom kat sini. Contoh soalan A So kat sini awak kena buat Y tak? Same problem lah. Soalan ni So, awak kena buat kolom kat sini. So, yang pertama awak kena buat kat sini, awak kena bahagi kotak dia. Awak kena buat kotak tadi. Saya buat ballpen, saya try nak tulis, saya try nak tulis.
So kena buat kotak macam ni. Okay, lagi saya tunjuk Y 4x tolak 6. Kat sini kita tulis Y. Kat sini 4x tolak 6. Cara nak buat dia, okey, tengok point dia. Y dia berapa? Y yang first ni berapa? Dia punya Y. First point tadi, kita punya Y berapa? Kita tahu kita punya Y kat sini adalah 2 dan X kita pun 2. Jadi kita masukkan kat bawah ni nombor 2. 2 kita masukkan ke sini 2. Sini dia 4x tolak, maaf dia delay, maaf buruk tak, 2 4 2 tolak 6 kita dapat 2 juga. Semula nampak ke? Sekejap saya tunjuk, saya cuba tunjuk. Nampak tak? Nampak. Ya. Nampak ke? So macam ni cara buat dia. Awak substitutekan nilai dia, boleh? Boleh. Okay. 2 masukkan 2. Okay? Sama je dengan soalan yang seterusnya. Awak masukkan nilai ikut koordinat tu. Yang mana Y, awak masukkan kat Y. Yang mana X, awak masukkan dekat X. Sekejap Faham Faham. Faham. Kira Elisa. Ya, Yana. Okey. Yang terakhir, saya akan tinggalkan awak dengan soalan lah. Soalan dalam buku teks. Sekejap soalan buku teks tingkatan 4. Sekejap. Okay, di buku teks tingkatan 4. Boleh nampak tak? Nampak ke? Slide buku teks? Nampak. Nampak Okey, yang pertama, kelatihan yang pertama, muka surat 157. 157, praktis kendiri 6.1A tu. Buat je semua. Yang ni wakilkan situasi dalam bentuk persamaan linear. Lepas buat tu dah faham lah tu untuk wakilkan situasi. 6.1A. Muka surat 157. Tolong take note ya. Semua. Kamera ni siapa? Yang kat kamera baju biru ni siapa? Farah. Okey. Okey. Yang tu dengan satu lagi latihan. Okey, praktiskan diri 6.1B ni. Muka surat 161. Di mana awak kena lukis graf dan ada yang awak tak perlu lukis graf. Faham ke? 161 Buat semua tu. 6.1B. Buat semua. Saya 1 dengan 2 sikit je. Kalau lukis tulis macam tu je lah. 3 dengan 4 ni pun
Saya rasa buat semualah. Yang lebih pandai betul lah. Okay? Okay. So, ni exercise pusat 157 dan 161. Jadi, itu sajalah untuk kelas kita hari ini. Dan saya minta, saya harap kamu semua buatlah kerja rumah. Nanti apa-apa saya akan inform dekat dalam grup WhatsApp kelas. Okay? Okay, sekian saja. Terima kasih semua. Terima kasih yang join. Terima kasih. Alright. Kau semua boleh pergi lah untuk ada kalau ada kelas seterusnya tu. Go. Terima kasih.